Rimbun berputik mangga di dusun, bunga pala menguntung sudah. Pantun secantik sirih tersusun, kata bermula pembuka madah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulu, saya akan memperkenalkan para panel yang cantik molek pada pagi ini. Pertama sekali, saya Nurul Nuha binti Muhammad Nasir, pemegang nombor matrik 1213274. Yang bertudung hitam pula, Niriana binti Muhammad Nawidi Bakar, pemegang nombor matrik 121111523. Dan akhir sekali, Putri Nur Fatihah binti Muhammad Nazri, pemegang nombor matrik 1213030. Yang dihormati Encik Abdul Razak bin Hassan selaku penasihat Persatuan Pemanah Tradisional Petra serta tetamu sesi temu bual kita pada hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Razak serta para panel sendiri kerana sudi hadir pada pagi ini. Tajuk kita pada hari ini adalah Precious Archery Experience. Tak kenal maka tak cinta. Sebelum kita meneruskan sesi temu bual kita pada pagi ini, izinkan saya memperkenalkan sedikit latar belakang Encik Abdul Razak. Encik Razak merupakan anak kelahiran Besut Terengganu dan juga keluaran ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Usuluddin di UNIZA. Sudah berkahwin dan telah memperoleh 3 orang cahaya mata. Beliau bekerja sebagai seorang guru di Melaka serta beliau telah berjaya menempah nama sebagai penasihat dalam Persatuan Pemanah Tradisional Petra. Apa khabar Encik Razak pada pagi ini? Sihat? Alhamdulillah, baik, siap. Alhamdulillah. Encik Razak sudah sarapan pagi ni? Dah, baru selesai. Okay, Alhamdulillah. Okey, tanpa membuang masa, kita akan teruskan sesi temu bual kita pada hari ini. Ya, boleh. Alhamdulillah, semoga Encik Razak dan juga sekeluarga di bawah jagaan Allah dan juga lindungan Allah subhanallah. Tanpa membuang masa, kita akan memulakan sesi temu bual bersama dengan Encik Razak dengan dimulai dengan beberapa soalan yang ringkas. Soalan pertama, bolehkah Encik Razak ceritakan latar belakang ringkas berkenaan dengan Persatuan Pemanah Tradisional Petra? Adakah ia sangat bermakna bagi Tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi berkaitan dengan soalan yang pertama, iaitu berkaitan dengan sejarah penubuhan Persatuan Memanah Tradisional Tawau ataupun singkatan Petra, merupakan salah satu kelab memanah tradisional yang mana ditubuhkan secara rasmi pada tahun 2018 di bawah pendaftaran KBS, Kementerian Belia dan Sukan Negeri Sabah. Dan untuk makluman sidang panel pada pagi ini, untuk makluman saya ini baru sahaja berpindah ke Melaka dan sebelum ini saya menetap di negeri Sabah iaitu di daerah Tawau kerana berkhidmat di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia di sana. Dan sebelum ini saya dilantik sebagai penasihat Persatuan Memanah Tradisional di daerah Tawau ataupun di negeri Sabah. Jadi pertubuhan ini didaftar secara rasmi pada 2018 dan bibit penubuhan latihan keahlian telah pun bermula sejak 2010 lagi. Cuma didaftarkan kerana kelewatan daftar itu disebabkan pada ketika itu tidak ada lagi akta ataupun peruntukan untuk pendaftaran sukan memanah tradisional. Dan untuk makluman puan-puan,
tuan-tuan, memanah tradisional ini berbeza dengan memanah yang kita ketahui, yang selalu kita melihat dalam televisyen ataupun di dalam sukan-sukan ataupun yang ada pada pendaftaran di peringkat sekolah, di peringkat universiti yang dipertandingkan. Nah, adapun yang selalu kita tengok itu dipanggil panah recurve ataupun sukan memanah. Ataupun ada juga panah dipanggil sebagai compound bow. Compound bow ni yang menggunakan ray ataupun tali. Itu semua adalah pemanah yang bentuk moden, yang zaman-zaman baru kini. Tapi apa yang kita nak jelaskan pada hari ini iaitu panah yang dinamakan sebagai panah tradisional, hanya menggunakan busur dan tali. Diperbuat daripada bahan-bahan ataupun bahan semula jadi seperti tanduk, kayu, buluh, dan pada zaman sekarang ni ada juga menggunakan fiberglass sebagai busur untuk digunakan sebagai panah tradisional. Jadi penubuhan persatuan memanah tradisional ini mendapat sambutan baik daripada golongan-golongan muda, kanak-kanak, perempuan, dewasa. Dan satu kelebihan yang ada pada panah tradisional ini boleh dimainkan oleh semua orang. Tidak kira kanak-kanak, perempuan ataupun orang tua dewasa. Kerana permainannya amat fleksibel dan senang digunakan. Dan ada pun di bawah Kelab Petra setelah mana ditubuhkan pada tahun 2018 ini, sebanyak lebih kurang ada 16 ya. 16 kelab-kelab kecil di sekitar Tawau, Semporna dan juga Lahad Datu yang bernaung di bawah Petra. Saya guna perkataan singkatan iaitu Petra. Dan di dalam keahlian yang berjumlah lebih kurang dalam 700 orang keseluruhan, sama ada yang berdaftar dan ada juga yang kadang-kala yang masuk persatuan ini ingin mencuba-cuba. Jadi kita di dalam Petra ini kita menerima dan menyambut baik kehadiran siapa-siapa sahaja yang berminat untuk menyertai dan mempelajari seni memanah tradisional. Dan sampai sekarang pertubuhan ini, persatuan ini masih lagi berjalan dan sering mengikuti banyak pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh kelab-kelab daripada seluruh negara, termasuklah luar negara dan juga di dalam negara. Itu saja sebagai pengenalan ringkas di dalam persatuan memanah tradisional ataupun Petra. Terima kasih. Baik Tuan, terima kasih Tuan. Seterusnya kami ingin mendapatkan maklumat tentang pengalaman Tuan dalam bidang ini dan berapa lamakah khidmat Tuan sebagai penasihat dalam persatuan tersebut. Pengalaman saya di dalam memanah ini saya bermula pada tahun 2010. Nah, di mana pada tahun 2010 tidak ada pertandingan ataupun pertubuhan secara rasmi yang didaftarkan di sekitar Sabah. Hanya saya bermain dengan beberapa rakan, kawan-kawan, dan teknik-teknik memanah pun kita pelajari melalui YouTube, melalui kawan-kawan yang ada pengalaman yang balik ke Semenanjung, yang belajar di Semenanjung dan balik ke Sabah. Itu saja dalam tahun 2010 sehinggalah tahun 2015. Barulah kami berhimpun, bertemu rakan-rakan yang sealiran, yang sama minat di dalam bidang suka memanah ini, dan kami tubuhkan pertubuhan yang tidak berdaftar hanya untuk sebagai riadah ataupun untuk aktiviti keluarga saja. Dan pada tahun 2018 kami berhimpun sekali lagi dan bertemu daripada seluruh cawangan-cawangan ataupun daerah-daerah di Tawau yang sealiran dengan kami, seminat dengan kami, dan barulah ditubuhkan kelab memanah ini secara rasminya.
dan pengalaman saya di dalam menjadi penasihat Petra ini dalam lebih kurang dalam 2 tahun. Saya dilantik dalam tahun 2001 dan sehingga kinilah sebagai penasihat. Dan sebelum ini saya menjadi ahli jawatankuasa biasa sahaja di dalam Petra ini. Dan setelah mana atas dorongan sambutan daripada penaung, dorongan daripada sahabat-sahabat, apa yang mereka lihat di dalam kepimpinan dan sebagainya, mereka melantik saya sebagai penasihat untuk menerajui dan mengembangkan sukan panah tradisional ini yang ke arah lebih baik lagi. Itu saja. Sungguh jelas maklumat yang diberikan oleh Tuan tentang latar belakang Persatuan Pemanah Tradisional Petra. Seterusnya, boleh Tuan ceritakan pula bagaimana Tuan boleh terjerumus dalam bidang ini dan adakah Tuan sendiri memiliki peralatan memanah di rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Ini berkaitan dengan soalan bagaimana boleh terlibat dalam sukan ataupun memanah sunnah ataupun kita panggil sebagai memanah tradisional. Okay, untuk makluman Tuan panel, dalam sukan ataupun memanah ini ada beberapa istilah yang kita guna pakai lah. Yang pertama kita biasa menyebutkan memanah sunnah. Yang kedua panah tradisional. Dan boleh juga diistilahkan sebagai sukan memanah tradisional, boleh juga. Jadi apapun di dalam pengkajian ataupun pembacaan kita di dalam kitab-kitab ataupun hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan panah ini, banyak disebutkan dan lebih kurang dalam 300 lebih hadis yang menyebutkan secara khusus berkaitan dengan panah. Dan kalau kita melihat pada sirah Rasulullah SAW, di dalam setiap peperangan Rasulullah, pasukan memanah ini merupakan satu pasukan yang penting di dalam mengatur strategi membunuh lawan secara jauh. Dan pasukan panah ini menjadi satu pasukan yang terpenting di dalam mengawal peperangan ataupun menentukan kekuatan. Sebab itu kita melihat di dalam sirah berkaitan dengan perang Uhud. Rasulullah SAW memerintahkan golongan tentera pemanah ini supaya berada di atas bukit. Berada di atas bukit dan jangan turun selagi perang tidak habislah. Dan apabila perang belum lagi selesai, pasukan pemanah ini turun daripada bukit dan mendapat serangan balas daripada musuh, menyebabkan tentera Islam hampir-hampir mendapat kekalahan dan sampai berita kepada kaum musyrikin Mekah, Rasulullah SAW dibunuh di dalam peperangan Uhud. Berpunca daripada pasukan pemanah ini. Dan nak kaitkan apa yang saya nak jelaskan di sini, memanah ini salah satu perkara yang penting di dalam agama dan ulama-ulama menghukumkan bermain memanah itu merupakan salah satu sunnah yang besar dan menjadi tuntutan fardu kifayah kepada umat Islam. Jadi di atas dasar ini kita cuba mengkaji dan mencari. Dan kita tak pandai nak membuat busul ataupun ni. Kerana pada zaman tahun awal tahun 90-an ini memang tidak ada pun didapati mana-mana pembuat ataupun pereka panah di Malaysia ini. Kecuali pengaruh daripada Arab, daripada sebelah Turki dan juga pengaruh daripada sebelah Korea. Di mana di Korea, negara Korea ini, panah ini merupakan satu permainan. Seperti mana kita macam di Malaysia ini macam bola sepak lah, petang-petang bermain bola. Tapi di sana panah ini merupakan satu permainan tradisional masyarakat Korea, China, begitu juga dengan negara-negara Islam seperti Turki, dan memang sudah bermain dengan panah-panah ini. Jadi peringkat awalnya saya hanya bertemu permainan panah ini, kita dapat maklumat daripada media sosial lah, khususnya Facebook
Kita tengok kawan-kawan kita di Semenanjung, ada yang mula-mula memperkenalkan panah, ada yang menggunakan paip PVC, ada menggunakan yang beli daripada luar negara dan sebagainya. Dan ada juga yang mereka panah ini dengan menggunakan buluh. Ada juga. Jadi daripada permulaan inilah kita follow, kita ikut perkembangan semasa di negara kita ini, daripada bermain secara kelab-kelab kecil sehingga menubuhkan pertubuhan, menubuhkan pertandingan, dan ada pertandingan sehingga ke peringkat antarabangsa. Dan pada masa kini untuk buat pengetahuan tuan puan-puan, panah ini di dunia ini antara ranking pemanah yang terbaik berkuda. Yang berkuda perempuan dan berkuda lelaki adalah daripada negara kita Malaysia. Nah, hanya sekejap saja, beberapa tahun saja negara kita menceburi dalam bidang ini, mengikuti di peringkat pertandingan antarabangsa, sekarang telah pun menempah nama sebagai juara dunia dalam memanah berkuda. Kalau tuan-tuan puan-puan nak tahu, dalam panah ini bukan hanya statik ataupun kita berdiri saja panah. Berbanding dengan sukan panah yang kita tahu tadi, tidak sama. Sukan panah tradisional ini ada yang statik, ada yang duduk. Ada yang duduk, ada yang dalam keadaan berjalan. Ada dalam keadaan berlari. Panah ni dia fleksibel, tradisional ni dia fleksibel. Kita boleh buat sukan combat memanah. Sukan combat ni kita perang, kita bagi 5 kumpulan kita dah tembaklah, kita panahlah. Dan ada juga sukan acara memanah secara jauh. Ada juga memanah sambil berkuda. Dalam hierarki permainan panah yang tertinggi, iaitu berpanah di dalam keadaan berkuda. Jadi di atas sebab-sebab inilah saya cuba mencari dan mengikuti perkembangan sehingga akhirnya saya bertemu dan ada penjual-penjual, ada kursus-kursus dan mengikuti kursus-kursus ini, dan sehingga boleh bermain panah dan menubuhkan kelab di peringkat daerah Tawau. Dan sehingga kini panah ini telah pun berkembang di seluruh negeri Sabah. Di setiap daerah ada pemanah-pemanah kita yang berdaftar, dan seringkali kita ajak untuk bersama-sama untuk mengikuti pertandingan di peringkat negeri Sabah. Ada yang daripada Semporna, ada yang daripada Kunat, ada juga daripada KK, Kota Kinabalu, daripada Keningau, daripada Beaufort, daripada Papat, dan hampir ke seluruh semua daerah-daerah di Sabah telah pun ada cawangan-cawangan kecil yang boleh bermain panah ini. Jadi di atas seruan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW, kita mempelajari panah dan kita mengembangkan panah ini, menjadikan ia sebagai satu ibadah. Satu ibadah di dalam kita menghidupkan sunnah Nabi SAW. Itu saja berkaitan dengan soalan itu. Ada soalan kedua apa tadi? Apa? Tak dengar. Soalan kedua. Adakah Encik Razak memiliki peralatan memanah sendiri di rumah? Alhamdulillah, cakap ini di atas kesungguhan saya memiliki beberapa panah sendiri, dan ada juga panah yang saya beli secara untuk khusus kepada isteri, kepada anak-anak saya, supaya semua ahli keluarga boleh bermain dengan panah. Yang saya sendiri pun ada beberapa jenis, dan ada juga koleksi-koleksi panah yang mengikut buatan negara. Apa nama-nama yang berbeza-beza, desain ataupun bentuk panah itu. Dan dalam panah ni ada yang kadang-kadang ada untuk jarak jauh. Jarak jauh kita menggunakan foundation yang kuat. Kalau jarak dekat, ada cara yang dekat. Jadi begitulah. Jadi memiliki panah ataupun menyimpan panah ini merupakan salah satu sunnah Nabi SAW. Di mana Rasulullah sendiri memiliki lebih daripada 10 busur. Koleksi busur pun Rasulullah pun sendiri pun ada banyak. Jadi kalau Rasulullah ada koleksi, kita sebagai umatnya ini perlu lebih daripada itulah, bagi menghidupkan sunnah Nabi SAW.
Terima kasih atas perkongsian Tuan itu tadi, seolah memberi inspirasi kepada kami. Jadi apa yang saya dapat rumuskan daripada cerita Tuan Razak itu tadi ialah memanah adalah disebutkan dalam hadis Nabi, iaitu sebanyak 300 lebih tentang memanah, dan juga memanah adalah penting bagi membentuk strategi dan juga kekuatan untuk ahli pasukan, dan juga dinyatakan oleh Encik Razak tentang perang Uhud, dan juga betapa pentingnya memanah di dalam sunnah dan juga dalam kehidupan seharian kita untuk dijadikan sebagai ibadah. Seterusnya saya akan pergi ke soalan seterusnya. Sepanjang khidmat Tuan sebagai penasihat dalam persatuan tersebut, adakah Tuan memiliki pengalaman bermain memanah moden? Adakah ia sedikit berbeza ataupun agak berbeza dengan memanah tradisional bagi Tuan? Di dalam pengalaman saya dalam panah ini, perbezaan panah tradisional dengan panah moden ini, kalau secara prinsip umum, daripada prinsip umum sama saja. Yang mana dia ada satu busur, dia ada satu tali, dan ada satu arrow ataupun anak panah. Dengan mana konsep untuk melepaskan anak panah daripada busur ke target yang kita kehendaki. Jadi itu dari sudut persamaan dari segi konsep asasnya. Tetapi kalau dari sudut fizikal dan kaedah permainan amat berbeza. Di mana kaedah panah tradisional ini dia hanya menggunakan satu busur, tali dan satu anak panah lah. Dan kaedah memegang, kaedah menarik panah itu pun berbeza dengan kaedah yang moden ini. Dan begitu juga dengan yang terlebih moden, panah yang dinamakan sebagai compound bow, yang mana menggunakan ray, tayar di bawah dan di atas bagi tujuan untuk lontaran ataupun panahan yang kuat, bagi yang laju dan ringan untuk di lock ataupun dikunci. Berbeza dengan tradisional yang saya ada boleh tunjukkan di sini. Tradisional, secara tradisionalnya kita boleh cara pegang pun kita dah berbeza. Cara pegang di sini ini secara tradisional. Ada juga menggunakan three finger. Three finger ini ada di kalangan pemanah tradisional yang menggunakan three finger. Ada menggunakan thumb. Thumb ini menggunakan ibu jari. Berbeza dengan panah tradisional moden yang menggunakan lock ataupun kunci yang sangkut. Pakai di tangan begitu, sangkut, hanya tarik menggunakan kekuatan tangan, bukan menggunakan kekuatan jari. Itu perbezaan lah. Tetapi dari segi konsep yang saya sebutkan tadi, hampir sama saja. Tujuannya untuk melontarkan arrow untuk sampai kepada target yang dikehendaki. Apapun bagi saya, di dalam sukan memanah ini tidak kira lah panah tradisional ataupun panah moden, tetapi yang penting tujuan. Tujuan kita adalah memanah itu merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW dan kita jadikan dia sebagai aktiviti kesukanan bagi memantapkan lagi fizikal, fokus, disiplin dan keseimbangan mata dan mental kita di dalam kita menjaga kesihatan badan. Kerana dalam satu hadis Nabi SAW menyebut di sebalik panah itu ada kekuatan. Seringkali ahli pemanah ini berpegang dengan hadis ini, di mana di sebalik panah itu ada kekuatan. Dan bila kita merealisasikan dalam masyarakat kita bagaimana cara permainan dan mengembangkan permainan ini, akhirnya kita nampak panah ini merupakan satu kekuatan yang tersendiri, terutamanya dari sudut silaturahim, hubungan sesama ahli pemanah itu kuat. Sebab itu kita di negeri Sabah, di negeri di Malaysia, walaupun berjauhan, kalau ada pertandingan kita akan bertemu. Kalau ada program-program di peringkat kebangsaan atau antarabangsa, kita akan berbincang, kita akan bermesyuarat,
Tujuan untuk apa? Menyatukan. Dan yang maka di sinilah di sebalik hadis Nabi SAW menyebut di sebalik panah itu ada kekuatan. Sama ada dari sudut fisiologi ataupun psikologi. Ada sudut fisiologi, ada sudut badan kita. Bila kita membiasakan diri kita memanah, di dalam panah ini ada latihan berjalan, ada latihan berkuda. Semestinya kita akan memperolehi kemantapan dari sudut fizikal, tangan, kaki, jari jemari, leher dan juga yang paling penting fokus. Fokus kita ini jarang kita melatih. Tetapi kalau kita bermain panah, kita akan membiasakan diri kita untuk fokus pada sesuatu. Jadi sebagai kelebihan panah ini ada satu sekolah agama di Kuala Lumpur, sekolah madrasah, di mana pengetuanya adalah pemanah tepat negara. Pernah mendapat tempat di peringkat antarabangsa, dinobatkan sebagai pemanah tepat di dalam kejohanan tersebut. Dan beliau memperturunkan ilmu ini di madrasahnya. Madrasah anak-anak tahfiz, di mana lebih kurang ada 40. Dan pada beberapa tahun dilatih untuk bermanah, untuk bermain panah, dan pada satu tahun itu memperolehi anugerah di peringkat negeri, anugerah madrasah yang terbaik, prestasi kecemerlangan di dalam pelajaran. Jadi kata beliau yang kita boleh ambil dan kita boleh jadikan sebagai iktibar, di dalam panah ini ada satu konsep, iaitu fokus. Fokus mata kita, fokus telinga, fokus pada pandangan kita itu boleh menguatkan akal fikiran dan menajamkan pandangan ataupun fokus di dalam pembelajaran. Itu yang saya dapat kongsikan, yang saya perolehi daripada beliau berkenaan dengan panah ini. Okey, itu saja. Okey, baik Tuan. Terima kasih sekali lagi atas maklumat tadi Tuan. Kita boleh tahu panah tradisional dengan manah moden ni konsepnya sama. Kita untuk tuju arrow tu ke target. Tapi tata caranya berbeza. Betul Tuan? Betul. Okey. Seterusnya, boleh Tuan ceritakan pula tentang pengalaman Tuan memasuki apa-apa pertandingan sebelum atau selepas menempah nama di dalam Persatuan Memanah Tradisional Petra? Jadi dalam pengalaman saya sepanjang Petra, dalam sukan ataupun pertandingan, saya tidaklah banyak mencuburi di dalam ataupun mengikuti pertandingan-pertandingan yang dianjurkan. Saya hanya bermain dan juga sebagai pengurusan bagi mengembangkan dan membudayakan ataupun mempromosikan kepada badan-badan NGO, persatuan, orang ramai, komuniti, kampung, taman untuk bersama-sama mengikuti ataupun mempelajari panah tradisional. Kerana di dalam panah tradisional ini kita boleh bawa kepada dua keadaan. Satu keadaan kita nak menghidupkan sunnah, Nabi SAW dan menjadikan sukan ini sebagai sukan keluarga ataupun sukan komuniti kita. Tujuan apa? Tujuan sebagai ibadah. Adapun pertandingan-pertandingan yang saya cuburi, yang saya mengikuti ada beberapa sahaja. Hanya sekadar untuk mengetahui bagaimana sukan ataupun panah dimainkan di dalam pertandingan dan juga untuk bersilaturahim dengan sesama pemanah-pemanah daripada seluruh negara. Apapun pertandingan ini merupakan salah satu acara yang baik. Antara kebaikan yang jelas kita nampak di sebalik pertandingan itu, di situlah kita akan bertemu dan berjumpa dengan pemanah-pemanah daripada kelab-kelab lain dan kita boleh hubungan silaturahim sesama kita di dalam kita menghidupkan ataupun mengembangkan sukan panah. Dan pada ketika itu juga di dalam budaya panah ini kita akan berkongsi dan buatan-buatan panah-panah masing-masing daripada negeri lain. Ini panah di negeri itu dibuat. Kita tengok dan kita bertukar-tukar pengalaman dalam pembuatan panah ini kepada yang lebih berkualiti dan lebih bermutu lagi untuk pada masa-masa akan datang. Jadi apapun dalam pertandingan yang saya cuburi, saya melihat
perkara ini perlu diambil perhatian oleh badan ataupun pihak kerajaan di dalam penganjuran pertandingan ini, kerana kebanyakan pertandingan ini tidak dianjurkan oleh kerajaan ataupun dianjurkan oleh Kementerian Sukan dan sebagainya, tidak, dan hanya dianjurkan oleh cawangan-cawangan ataupun negeri-negeri tertentu sahaja, sehinggalah ke peringkat antarabangsa. Nah, jadi kita mohonlah kepada orang-orang yang ada kuasa di dalam menentukan dasar-dasar kerajaan ini ataupun khususnya dalam bidang sukan memanah ini, jadikanlah sukan memanah ini sebagai salah satu sukan yang diiktiraf di peringkat negara kita. Kerana di luar sana panah ini telah pun diiktiraf di dalam beberapa negara sebagai sukan rasmi, sukan rasmi kepada rakyat atau komuniti pada negara itu. Dan kita berharap juga pemanah-pemanah yang mengikuti pertandingan ini boleh menjadikan sebagai satu sukan yang disertakan dengan membudayakan sunnah itu. Nah, jangan hanya kita menitik beratkan kepada pertandingan semata-mata. Sebaliknya, kita lihatlah di sebalik panah itu ada ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Encik Razak, soalan yang seterusnya, pada pendapat Encik Razak sendiri, apa pula cabaran yang Encik Razak pernah hadapi sepanjang tempoh Encik Razak memegang jawatan sebagai penasihat dalam persatuan? Dan adakah ia mencabar dan juga agak rumit bagi Tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam cabaran saya memegang sebagai penasihat di dalam Persatuan Memanah Tradisional Petra Sabah ini, antara yang saya lihat yang jelas, yang pertama cabaran dari segi keperluan ataupun pemilikan peralatan di dalam sukan memanah, dan seperti mana kita sedia maklum, setiap alat yang kita pakai ini kita perlu beli, dan belian kadang-kadang harga-harga itu bukan harga yang biasalah. Satu bowl pun kita di antara harga 250 ke 400. Nah, ada yang sehingga 700, ada juga 1,500 pun ada. Bergantung pada kemampuan kita. Dan kita melihat banyak kekangan orang yang nak bermain memanah ini adalah pemilikan peralatan. Begitu juga dengan arrow. Satu arrow yang kita pakai untuk bermain ini, satu arrow dalam harga 10 ke 20 ringgit lah, bergantung kepada jenisnya. Kalau jenis begini dalam 18 ringgit. 18 ringgit satu, 18 ringgit, dan bergantung pada penggunaan lah. Kalau kita guna pandai, tak patah, kita panah tempat yang sesuai, insya-Allah boleh guna lama lah. Tapi kalau kita tak pandai, permulaan dalam permainan mungkin patah-patah dulu. Jadi itu semua adalah kekangan dari sudut kewangan. Satu. Yang kedua, saya melihat di dalam sukan memanah ini masalah cabaran dari segi tempat untuk bermain. Kita tidak disediakan tempat untuk kita berpanah. Dan satu kawasan yang panah, untuk kita latihan panah memerlukan lebih kurang 120 meter. 120 meter paling pendek. Bagi latihan untuk mengikut standard pertandingan. Kalau pertandingan, tetapi kalau kita hanya nak bermain untuk di atas dasar sunnah dan sukan, paling jarak untuk memanah tu dalam 10 meter. 10 meter boleh, 15 meter pun boleh sebenarnya. Panah ini tidak semestinya jauh. Panah ini boleh juga bermain dalam keadaan sempit pun boleh panah. Dia tidak memerlukan, tetapi sebaiknya untuk memaksimalkan teknik dan taktik memanah ini, dia memerlukan satu jarak yang besar. Kadang perkara ini yang menyebabkan kekangan pada pemanah-pemanah ini untuk mencari tempat yang sesuai untuk bermain panah. Dan selain daripada itu, saya melihat kekangan ataupun
masalah di dalam panah ini, iaitu munculnya kumpulan-kumpulan yang tidak memahami erti, tujuan dan falsafah memanah tradisional ataupun memanah secara sunnah ini. Mereka melihat dan mewujudkan kumpulan-kumpulan dan saling tidak bertolak ansur di dalam urusan-urusan ataupun pengurusan. Pengurusan pertandingan, pembukaan cawangan, pelantikan jurulatih dan sebagainya. Jadi maka inilah sikap dia sebenarnya berpunca daripada sikap peribadi. Sikap peribadi yang tidak memahami erti ibadah, yang tidak memahami erti sunnah di dalam memanah itu, dan membawa masuk sikap peribadi ini di dalam persatuan dan kelab-kelab sehingga menimbulkan keretakan ataupun pergaduhan-pergaduhan kecil di dalam sukan memanah tradisional. Dan selain daripada itu, saya melihat kekangan ataupun masalah yang besar yang kita hadapi di dalam pertandingan ataupun mengembangkan sukan memanah ini, iaitu sokongan daripada pihak kerajaan. Dan setakat ini sampai sekarang belum ada lagi akta digubarkan pertandingan memanah tradisional di peringkat Majlis Sukan Negara. Belum ada lagi. Yang hanya ada sukan-sukan yang seperti recurve, compound untuk tingkat Olimpik, SUKMA dan sebagainya. Jadi kita berharap kepada orang-orang yang ada kuasa di dalam menentukan, di dalam menjadikan sukan ini sebagai sukan yang dipertandingkan dan diberi perhatian oleh pihak kerajaan. Supaya jadikan sukan ini sebagai sukan yang seangkatan dengan sukan-sukan memanah yang lain-lain yang kita sebutkan tadi. Itu harapan dan kekangan yang kita hadapi sekarang. Tetapi walau bagaimanapun, keadaan-keadaan ini berlaku kepada kami, ahli-ahli memanah daripada seluruh negara ini, kami tidak menjadikan ia itu sebagai halangan kepada kami nak mengembangkan sukan panah, nak menganjurkan pertandingan, nak menjual beli alat-alat peralatan, tidak jadi halangan. Setakat ini alhamdulillah kami boleh berdiri di kaki sendiri dengan keupayaan sendiri, dan kita menggembelingkan tenaga kita semua, bersatukan akal fikiran kita semua di bawah satu naungan. Dan dengan menepikan semua masalah-masalah tadi, dan kita terus marah ke hadapan untuk memartabatkan sukan memanah tradisional ini daripada peringkat daerah, negeri, negara maupun antarabangsa, insya-Allah. Itu saja. Terima kasih atas perkongsian tadi, Tuan Razak. Apa yang saya dapat rumuskan daripada cerita Tuan Razak itu tadi, 4 cabaran yang dihadapi oleh Tuan sebagai penasihat Persatuan Pemanah Tradisional Petra, iaitu pertama, kekangan kewangan untuk membeli pemanah tradisional, alatan memanah tradisional. Yang kedua, kekangan tempat untuk bermain dan juga tempat tidak disediakan. Dan ketiga pula adalah sikap peribadi atau individu sesuatu kumpulan tersebut. Dan juga yang keempat, dari sudut sokongan daripada pihak kerajaan. Walaupun pelbagai cabaran yang Encik Razak lalui, Encik Razak tidak tetap mengembangkan sukan memanah tradisional ini. Betul Encik Razak? Ya, betul. Okey, oleh itu sudah tiba kita di penghujung temu bual bersama dengan Encik Razak. Oleh itu saya ingin mengemukakan soalan terakhir kepada Tuan. Sebagai seorang pemanah yang berpengalaman dan juga berdedikasi, bolehkah Tuan beri sedikit sebanyak nasihat kepada kami sebagai pemanah baru yang bakal mewakili Malaysia pada masa akan datang? Okay, sebagai penasihat, saya sebagai penasihat di dalam Persatuan Memanah Tradisional Tawau ataupun Petra, ya, kepada anak-anak bangsa kita, dan juga tidak dikhususkan pada warga Sabah, termasuklah kepada semua mana yang beragama Islam, yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai idol, sebagai role model kita dalam kehidupan kita. Jangan kita tinggal memanah sekiranya kita sudah pandai memanah. Di sebahagian ulama mengatakan, siapa yang sudah pandai memanah dan meninggalkan memanah, hukumnya
makruh dan kadang-kadang boleh jatuh pada haram. Nah, sebab itu bila kita meneliti hukum-hukum di dalam bab memanah ini, banyak kita dapati hampir-hampir memanah ini nak jatuh kepada wajib. Dah, sebenarnya boleh diwajibkan tu, dia jatuh pada wajib. Tetapi di atas kasih sayang baginda Nabi Muhammad SAW, hukum memanah ini hanyalah sebagai hukum sunat. Dan patut dan perlu dalam satu kumpulan, satu masyarakat ada yang pandai memanah ini untuk memenuhi tuntutan fardu kifayah. Jadi harapan saya kepada sesiapa saja yang berminat dengan panah ini, jangan kita hanya melihat panah ini sebagai sukan semata-mata, bahkan kita perlu melihat di sebalik itu dan diutamakan. Memanah itu merupakan salah satu sunnah Nabi SAW. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa siapa yang menghidupkan satu sunnah, satu sunnah saja kita hidupkan dalam kehidupan kita, bila kita meninggal, matinya mendapat pahala syahid, mendapat pahala seperti mana orang-orang syahid. Jadi begitu besarnya. Di sebalik panah itu ada kekuatan. Di sebalik panah itu ada rahsia-rahsia yang kita perlu bermain dengannya, baru kita mengetahui apakah rahsia di sebalik sunnah Nabi SAW. Itu saja. Baik Tuan. InsyaAllah apa yang kami belajar daripada ilmu manah ini, kalau tiada masalah yang menghalang kami daripada meneruskan, insyaAllah kami akan meneruskan. Okey, baik. Hadirin sekalian, dengan sempurnanya sesi temu bual kita tadi, maka sempurnalah sesi temu bual kita pada hari ini. Inilah yang dikatakan ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai. Umpama pelayar sudah sampai ke pelabuhan, umpama perjalanan sudah sampai ke destinasi. Bagi pihak kami ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan ketelanjuran sepanjang sesi temu bual ini. Yang khilaf dari kami dan yang baik itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kami juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Razak kerana sudi berkongsi masa dan berkongsi maklumat serta pengalaman Encik Razak pada hari ini. Sekian sesi temu bual kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.